Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 1 Arif. Sebelum kita masuk ke tajuk baru, cikgu nak kamu fahamkan betul-betul mengenai tajuk penyerapan yang kita dah belajar. Mungkin kejap lagi kita akan buat latihan sama-sama. Apa yang perlu ada dekat dengan tajuk penyerapan ialah yang pertama, kamu perlu tahu objek yang menyerap air dan objek yang tidak menyerap air. Jadi, bukan semua objek menyerap air. Ada objek yang tidak menyerap air. Kalau tengok di sini, contohnya, meja kaca tidak menyerap air, kain lap pula menyerap air. Terdapat objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Jadi, yang pertama sekali, kamu perlu tahu yang mana satu objek yang menyerap air dan mana satu objek yang tidak menyerap air. Kemudian mari kelaskan. Masuk kelaskan ni kita asingkan mengikut kumpulan masing-masing. Contohnya kumpulan yang menyerap air dan kumpulan yang tidak menyerap air. Kalau tengok dekat sini, straw, sudu logam, pinggan plastik, gelas kaca, alas kaki, kain lap, mop dan juga tisu dapur, rasa-rasa yang mana menyerap air. Jadi kita kelaskan, kita asingkan mengikut kumpulan masing-masing. Contohnya yang menyerap air, kain lap, alas kaki, mop dan juga tisu. Boleh tengok dekat muka surat 74 ni. Kemudian keupayaan objek menyerap air. Daripada objek-objek yang menyerap air, ada objek yang menyerap air lebih banyak. Contohnya kat sini, kertas menyerap air, kain juga menyerap air. Tetapi antara kertas dan kain, yang mana lebih banyak menyerap air? Jadi dia boleh buat uji kaji ataupun aktiviti untuk tentukan yang mana menyerap air paling tinggi. Setelah dia lakukan, maka dapat di sini tisu dapur ialah objek yang menyerap air paling tinggi. Kertas surat khabar ialah objek yang menyerap air paling rendah. Itu untuk keupayaan. Dan last sekali ialah kepentingan objek yang menyerap air dan objek yang tidak menyerap air. Kedua-duanya mendatangkan kepentingan. Maksud penting ni sangat bergunalah kepada kita. Contohnya, kalau dalam gambar ni, berbola kapas digunakan untuk mengelap luka. Sebab berbola kapas tu menyerap air atau menyerap darah lah. Kemudian badan adik basah selepas mandi. Ayah mengelap adik dengan tuala, kerana tuala menyerap air. Sama juga dengan mop yang digunakan, ia juga penting untuk menyerap air di lantai. Kemudian, bagaimanakah ibu mengeringkan cat menggunakan kain, sebab kain menyerap air. Kemudian bagaimanakah Imran mengelap peluh melalui tisu yang menyerap air. Tetapi apakah pula kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air? Kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air, yang pertama, payung. Payung plastik dapat menghalang daripada terkena air hujan. Kemudian kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Bayangkan kalau kasut getah tu dibuat daripada bahan yang menyerap air, maka kita tak boleh gunakannya ketika hujan kerana kaki kita akan basah. Sama juga dengan cermin kaca pada kereta. Seterusnya, tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Sekiranya tong besi diperbuat daripada objek yang menyerap air, maka dia tidak boleh menyimpan air. Objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air penting dalam kehidupan kita. Apa yang tugasan yang perlu awak buat ialah pada muka surat 79, buat soalan 1, 2 dan juga soalan 3. Untuk soalan 1, kelaskan objek berikut mengikut kebolehan menyerap air. Maksudnya tisu dapur dan juga beg kertas menyerap air, manakala duit shilling dan klip kertas tidak menyerap air. Jadi awak kena kelaskan, asingkan mengikut kumpulan. Kemudian soalan yang kedua, susun objek-objek yang berikut berdasarkan keupayaan menyerap air mengikut urutan menaik. Maksudnya daripada yang mana tidak menyerap air kepada yang paling menyerap air. Contohnya kad Manila, lepas tu apa dia?
Kemudian soalan yang ketiga, nyatakan kepentingan objek-objek yang berikut. Gambar yang pertama, tisu. Apa kepentingan dia? Okey. Kemudian baju, tuala dan juga payung. Okey, tuliskan kepentingan dia di dalam kertas ataupun buku tulis. Okey. Terima kasih. Harap kamu dapat melakukan tugasan yang diberikan dengan baik.